Dalam keadaan senyap, dalam keadaan sunyi. Kawan-kawan dia dah tidur dah waktu tu. Okay. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to Ashraf channel, guys. Okay, guys. Okay, hari ni dah hari Isnin. Biasalah kan, orang kata Isnin je Acap akan buat cerita seram, Isnin je Acap buat cerita seram. Tapi itu tak apa, itu dah rutin kita. Acap pun happy nak bercerita dengan korang. Alright, so untuk hari ni guys, kita nak berkongsi dengan korang kisah tentang vacation. Okay, kita tahu budak-budak sekarang semua dah balik sekolah, tapi kita nak borak juga tentang vacation ni. Benda yang berlaku baru-baru ni je, geng. Agak scary juga cerita ni, tapi sekejap lagi kita akan share dengan korang. Jangan lupa tekan like guys, jangan lupa tekan subscribe dan juga hit bell notification. Acap nak korang stay tune sampai ujung video sebab Acap ada announcement yang sangat-sangat penting yang Acap nak beritahu korang. Okay, so kita roll intro and kita jump to the story. Let's roll it. Alright guys, so macam Acap cakap tadi, tajuk malam ni vacation. Bila cakap pasal vacation, pastinya orang kata percutian lah kan. Kita tahulah percutian ni guys, semua orang impikan percutian yang indah-indah, percutian yang orang kata very very best and good ending, happy ending gitu kan. Tapi macam mana pula dengan percutian yang berakhir dengan tragedi, percutian yang berakhir dengan kisah-kisah misteri yang dibawa pulang ke rumah kita sendiri. Okey, cerita yang pertama dihantarkan oleh Hamzah. Hamzah ni dia merupakan seorang ayah kepada seorang anak dan juga seorang isteri. Isteri seorang. Alright. Cik Hamzah ni menurut dia ni berasal daripada belah-belah Sabahan sana. Okay, dia duduk Sabah and then pada waktu ketika ini dia ada urusan kerja katanya. Tapi sambil-sambil tu dia bercuti jugalah. Dia bawa anak bini dia, yang penting ikut SOP apa semua, 4 minggu lepas, which is dah sebulan dah sebelum New Year ni coming, datang ke salah satu tempat yang berada di Melaka. Okey, kawasan Melaka ni senang je, aku terus cakap je. Dia kata kawasan ni berdekatan dengan pantai-pantai, dekat area-area yang banyak nelayan dan banyak macam-macam, orang kata apa, orang-orang yang banyak berrekreasi lah dekat pantai. So aku pun macam Melaka ni pantai banyak kan, Pantai Kelebang, Tanjung Bidara, lagi Pengalam Balak, banyak. So dia kata tempat ni terjadi di area-area Tanjung Bidara. Okey, cerita dia, menurut dia ni pergi bertiga. Okey, so dia pergi bertiga and then dia kata dia dah dapat rumah lah, macam which is homestay lah dekat sana. Senang cerita lah, dia berurusan dengan seorang akak yang diberi nama Kak Mah. Okey, Kak Mah ni, dia ni tak adalah nampak pelik sangat pun. Biasa makcik-makcik kampung yang ada homestay kan. And then dia pun sewakan homestay ni kepada Hamzah, yang Hamzah nak duduk situ selama 4 hari 3 malam pada waktu tu. Okey, kami sampai dari Sabah Cap pada hari Selasa and then kita orang nak balik sebelum weekend lah, macam tu lebih kurang. Okey, benda ni terjadi ketika malam ketiga dia lepak kat situ. Last night, malam terakhir sebelum dia nak check out besok. Okey, macam ni. Malam pertama tak ada apa-apa. Malam kedua tak ada apa-apa. Sampai ke malam yang ketiga, dia ni bawa anak dia jalan-jalan dekat area pantai, dekat area-area dekat Tanjung Bidara tu guys. Okey, so menurut Cik Hamzah, nama awet pula, nama anak dia ni Lily. Okey, nama anak dia ni Lily. Aku sebenarnya tak ingat nama penuh anak dia, tapi dipanggil Lily macam tu. Lily ni dia orang kata apa, budak yang baru sahaja 6 ke 7 tahun, dia baru masuk sekolah and then seorang yang sangat-sangat petah bercakap, geng. Menurut Syekh Hamzah. Okey,
Waktu tu cap dah pukul 4 lebih macam tu. So aku ni ada berjanji dengan anak bini aku, kita orang ni nak pergi makan seafood. Memandangkan ini malam yang terakhir, so kita orang nak pergi makan kat seafood yang agak, orang kata apa, ke dalam sikit daripada area tempat kami stay itulah, homestay tu. Okay, dia keluar je daripada homestay tu guys, dalam lingkungan pukul 5 petang macam tu, and bergerak keluar daripada area Tanjung Bidara tu untuk pergi ke kedai tu. Okay, sampai je kat kedai tu, diorang makan apa tu semua. And dia kata masa kita orang makan tu cap, waktu tu keadaan dah mulai gelap tau. So macam apa tu, matahari dah mula terbenam. Memang cantik cap, memang cantik pemandangan dia waktu tu. So tiba-tiba anak aku ni cakap, "Baba, sekejap lagi nak jalan tepi laut boleh?" Dia kata macam tu. Lepas tu aku macam boleh apa tak boleh pula kan. Dah last night kan, why not kan. Bukan semalam kita dah jalan ke tepi pantai? Nak, tapi semalam sekejap je, nak jalan lagi, nak jumpa kakak lagi. Anak aku cakap macam tu cap waktu tu. Jumpa kakak mana? Nak jumpa kakak kat laut tu lagi. Waktu tu aku pandang bini aku pandang aku. Makan. Okey, lagi kita jalan Waktu tu aku dengan bini aku dah tertanya-tanya tau, kakak mana pula kan. Lepas tu aku dengan bini aku pun macam ambil tak kisah je benda tu. Mungkin ada kakak yang tegur dia ke semalam, whatever lah. Sebab kat pantai tu bukannya sunyi kan, bukan tak ada orang. So waktu tu aku dengan bini aku habis makan, and then waktu tu lepas je azan maghrib apa semua, kita orang gerak daripada kawasan kedai tu untuk pergi kat area pantai yang anak aku nak jalan tadi itulah. So aku pun bawa budak ni jalan kan. And then kita orang pun jalan sampai dekat area satu tempat ni cap, kita orang ni duduk dekat tepi tu sambil dengar bunyi laut kan, bunyi ombak, bunyi laut macam mana bunyi dia bunyi ombak macam tu kan. Tiba-tiba aku disentak dengan suara anak aku, "Abah, jom kita pergi sana." "Nak pergi kat mana?" "Depan tu sikit, nak tengok laut." Dia kata macam tu. And waktu tu aku macam okey lah, jom lah kan. Aku pun macam okey lah, jom lah. And then aku pun bangun, aku pegang anak aku, dan bini aku pun duduk dekat tepi tu lagi. So sambil diperhatikan daripada jauh bini aku pun bawa anak aku pergi ke area tepi laut untuk dia dengar lah bunyi air tu semua. Sampai tepi laut cap, tiba-tiba anak aku ni gentap tangan aku and berlari menuju ke arah laut. Uish, kau bayangkan situation tu. Aku macam terperanjat lah. Tiba-tiba budak tu macam santap tangan aku, and dia berlari ke arah laut. And aku pun macam tergopoh kapah, and aku pun pergi lari ikut anak aku tu pergi ke area laut. And sampai kat depan cap, laut tu memang cetek gila. Aku rasa tiba-tiba pandangan aku gelap cap waktu tu. Gelap, gelita. Tiba-tiba aku tak dengar bunyi laut, aku tak dengar bunyi apa-apa. And yang kat depan aku, macam aku tengah menghadap satu dinding hitam waktu tu. Uish, time tu aku dah macam jam tau. Kaki aku ni macam berlari, tapi aku rasa macam tempat tu jauh gila babi waktu tu. Aku macam, astagfirullahaladzim, apa benda ni? Dia rasa macam tu lah. Kalau dalam cerita Naruto, dia kena Tsukuyomi lah, senang cerita kan, macam tu. Dia rasa macam tu lah. Dia kata dia gelap, and dia punya panca indera ni tak nampak apa-apa, suara semua tak dengar. Dia toleh belakang cap, aku toleh belakang cap. Dekat belakang pun macam tak ada apa-apa, gelap. And memang aku rasa pelik lah waktu tu. And waktu tu aku memang nak kata nak bercakap tak boleh, nak menjerit pun tak boleh. Cuma aku time tu memang ingat Tuhan. Aku tak tahulah macam mana nak kata. Dengan izin Allah, tiba-tiba aku rasa macam langkah aku ni ke depan sikit waktu tu. Macam kau macam tersadung kan, ni aku ke depan sikit. Waktu aku ke depan sikit tu cap, aku dengar suara anak aku, Didi macam tu. Aku tu macam ini bukan anak aku ni kan. Tapi aku dengar suara budak Didi macam tu. Anak aku tak panggil aku Didi waktu tu. Aku dah macam apa hal ni kan. Dan pada waktu tu cap, aku rasa dekat kaki aku ni ada rasa macam air macam apa, air mengempas lah macam tu. And waktu tu aku nampak dekat depan aku tu cap, ada seorang budak tengah terkapai waktu tu. And waktu tu aku tak tahu nak cakap macam mana, feeling tu aku macam seolah-olah melompat ke arah laut tu. And then aku pergi capai budak tu, sebab dalam hati aku waktu tu aku ingat anak aku cap. Sampai aku pergi masuk ke dalam laut tu, air tu, aku rasa yang aku masuk dalam laut tu, aku cuba capai
tangan budak tu, tapi makin lama makin jauh budak tu ditarik air waktu tu. So aku dah macam aku dah macam basah, lecun, aku berdiri and then aku pusing. Bila aku pusing cap, aku nampak anak aku tengah berdiri dekat belakang. Dia pandang aku pandang dia. Lily, anak aku lari ke arah belah sana and aku cuba kejar cap. And pada waktu tu aku tak tahu kenapa tiba-tiba aku rasa macam aku ni upama macam tengah berlari dekat atas something yang tak bergerak. Dia macam, kau pernah berlari dalam air tak? Rasa dia macam tu. Aku macam, ush, makin ekstrim cerita mamak ni kan. Dia kata, aku rasa macam aku berlari dalam air. And then pada waktu tu cap, kaki aku ni tiba-tiba rasa lembik and aku rebah ke pasir. And pada waktu tu aku dengar suara-suara orang yang berkata-kata macam ni. Tolong brother ni, dia lemas ni tadi ni, dekat dalam air ni tadi. Nasib baiklah bot ni jumpa. Tekan dada dia. Waktu tu. And pada waktu tu cap, aku tak sedar apa-apa. Yang aku sedar pada waktu tu, aku telah dibawa masuk ke dalam ambulans. And then bila aku terjaga, aku terus jerit nama anak aku terus jerit nama bini aku. And then pada waktu tu doktor suruh aku tenang, sebab dekat sebelah aku cap, anak dengan bini aku ada dekat situ. And aku dibawa ke hospital pada waktu tu. And then menerima rawatan. And selepas 2 hari ditahan ward dekat sana, and aku pun alhamdulillah sihat, pulih. And then aku pergi berubat juga cap. And pada waktu tu juga aku bertanya kepada Pak Ustaz tu. Pak Ustaz tu kata aku dah terpijak something yang ada something main dekat situ. Macam tu. And menurut bini aku juga, pada waktu aku pegang anak aku tu, dia kata anak aku ni menjerit and patah balik waktu tu. Okay, dia macam ni situation dia. Aku pegang anak aku kan, and then sampai ke tepi laut tu kan, dekat tepi pesisiran pantai tu kan. Sampai makin lama makin depan, anak aku menjerit sebab dia kata dia ternampak something tengah panggil aku dekat tepi laut tu waktu tu. Tengah panggil aku, waktu tu senja cap. Kau expect apa? Tengah panggil, and ada anak aku nampak, anak aku menjerit, anak aku lari patah balik. Api pada pandangan aku, anak aku lari ke depan, tapi sebenarnya dia patah balik ke arah bini aku. And waktu bini aku nak bangun untuk pergi panggil aku dah makin lama makin jauh ke tengah laut. And then aku pun tak tahu aku kat mana cap waktu tu. And aku sedar itu yang berlaku pada aku. Aku cerita balik kat bini aku, and pada pandangan bini aku pula, itu yang terjadi guys. And masa bini aku dah sampai kat pesisiran pantai, dia nampak aku dah masuk ke dalam tempat yang lebih dalam, lebih gelap, and aku hilang secara tiba-tiba. Hampir 2 jam juga cap. Dia minta tolong semua orang yang dekat situ, nelayan, orang-orang kat tepi-tepi laut tu, pergi cari. And sampai polis pun sempat sampai cap, and ambulans pun sempat sampai. And aku dijumpai selepas 2.5 jam hilang oleh satu bot nelayan. And dia orang kata aku dijumpai dalam keadaan terapung pada waktu tu. And pada waktu tu nelayan ingat aku dah tak ada. And bila dia orang bawa ke atas bot, dia orang nampak nadi aku masih lagi ada. Terus dia orang bawa aku ke pesisiran pantai dan terima rawatan. And pada waktu tu juga, menurut abang nelayan tu, kebanyakan daripada dia orang semua cuba azan start lepas 1.5 jam aku hilang. Dan dengan izin Tuhan, aku dijumpakan balik dan dipulangkan balik ke alam yang nyata ini guys. So itulah dia cerita yang dikongsikan oleh Hamzah kepada kita, dan dia ingatkan kepada kita juga bahawa laut adalah salah satu kediaman mereka. Kita tak tahu apa yang ada dekat dalam isi dia. Mungkin juga jisim-jisim yang telah pun dibuang dan tak bertuan. Maybe kan. So guys, laut ni pun bahaya. Kita tak tahu apa kat dalam dia. Jaga-jagalah anak-anak kecil korang tu kan. So itulah dia guys, cerita yang dikongsikan Hamzah kepada kita. Dan kita roll untuk cerita yang kedua. Alright guys, Assalamualaikum. Tiba-tiba Caca macam baru masuk kan. Okay, alright, so kita nak move out ke cerita yang kedua guys. Okay,
Acah nak tanya korang kan, kita kan vacation mana-mana, tak kisahlah vacation ke tidak, kalau kita lepak kedai-kedai makan kan, mesti kan kita akan nampak budak-budak macam nak beli ni, nak beli tu, nak beli ni, nak beli tu, kan. So benda tu biasa. Benda ni juga terjadi kepada seorang wanita yang bernama dia nak nama dia dirahsiakan, tapi tak apalah, kita bagi nama lain lah. Okay, kita bagi nama dia Farisha. Alright, Farisha ni menurut dia waktu tu tengah bercuti dekat area Kelantan sana. Okay, so waktu tahun bila 2020 hujung tahun 2020, pada waktu tu hujung tahun 2019 sebelum masuk 2020. Sorry. Okay, 2019 lah, bulan 12 sebelum masuk 2020. Okay, dia bercuti dekat area Kelantan. Okay guys, waktu tu dia kata dia tengah lepak dekat satu kedai makan ni, dia dengan husband dia waktu tu. Pengantin baru lah, senang cerita kan. Tapi dia pergi Kelantan, aku rasa mungkin family suami dia. Tapi tak apalah, itu rumah tangga dia, takkan kita nak sibuk pula kan. Okay, kamera aku macam sengit sekejap. Okay, so waktu tu aku bacalah kisah dia ni. Kisah dia basically, kisah ni aku nak cakap dengan korang awal-awal, dia tak ada macam mana, dia tak ada macam like macam nampak macam tu, nampak macam ni, tak. Tapi dia ada satu moment yang buatkan the seram is there. Okay, cerita sampai dekat Kelantan ni, waktu tu dia seminggu dekat situ cap. Dia ni selalu pergi dekat satu kedai makan yang orang kata favourite suami dia ni. Aku rasa sebab betul lah kampung suami dia. Alright, so favourite kedai laki dia ni. So dia kata hampir 3-4 hari juga kita orang dia dah makan pi mana-mana. Sebelum balik tu kita orang kena orang kata apa, kena lepak kedai tu sebab husband nak kena kopi halia. So itu rezeki ataupun itu selera masing-masing. Dia kata dia nak kena kopi halia. Okay, so waktu tu dia kata hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Okay, starting masa hari pertama cap, kami ni didatangi oleh seorang budak yang jual kepok pada waktu tu. Jual kepok dalam plastik RM5 kan. Assalamualaikum kak, nak beli kepok? Macam tu. So aku pun macam okay, boleh RM5. Okay, macam biasa kita nampak lah dia pergi dekat satu meja. Ada yang beli, ada yang tak. Itu lumrah lah kan. Kat mana-mana pun guys ada benda ni guys. Dekat Melaka kedai tom yum paling banyak lah orang datang jual macam-macam kan. So kalau korang ada duit lebih, jangan simpan, sebab tak akan miskin seseorang yang bersedekah. Kita tolong adik tu, kita bantu urusan orang tu, insya-Allah rezeki tu balik pada kita. Okey, gitu moral tiba. Okey, lepas dia dah bagi tu, yalah tak ada apa lah, dah bagi makan kopok macam biasa. Okey, and then hari kedua datang lepak, hari ketiga datang lepak. Masa hari keempat kita orang datang tu cap, budak tu tak ada. Okay, 1, 2, 3 budak tu ada. And hari kedua aku tak beli, hari ketiga aku beli, hari keempat tu aku rasa nak makan kopok leko tu. And then waktu tu budak tu tak ada. Budak tu tak datang. Aku macam, budak tu tak datang. Biasa ada kan. Mungkin kopok dia dah habis awal. So kita orang ni pun macam, kita expect macam, okay lah tak apalah kan, kita orang biarkan je lah. And then kita orang pun macam, habiskan malam tu, kita orang minum lepak apa semua. Jam dah menunjukkan hampir 2 pagi cap waktu tu. So aku cakap dengan suami pada waktu tu, dah jomlah kita balik kan, kita pun dah penat apa semua. And then kemas barang kat. And then lepas kita orang dah bayar apa semua, and then kita orang pun nak berangkat pulang daripada kedai itulah. And waktu tu cap, aku macam dalam keadaan penat tu. Kau faham tak? Bila kau nak craving makan something tapi tak dapat, kau rasa nak juga kan. And pada waktu tu cap, aku ternampak budak tu baru sampai dekat kedai tu. So aku macam, budak ni datang dah 2 pagi, lambat pula kan kali ni. So budak tu datang terus ke arah kita orang. Akak nak beli kopok? Waktu tu aku pun nak 2. So aku bagi RM10, dia pun bagi aku 2 plastik tu. And waktu tu aku pun toleh, aku tengok budak tu tak pergi meja lain, and then terus berlalu pergi daripada kedai tu. Aku pun pelik lah. Aku tanya suami, bang, kenapa dia tak pergi ke meja lain? Dia datang sini memang nak jual kat kita ke macam mana? Siapa? Yang mana? Tadi ada budak ni jual kepok ni. Dia kata macam tu. Kepok? Sebab time tu suami ni membelakangkan aku sebab dia tengah bayar kan. So budak tu datang, and then aku pun ambil lah. Kepok mana? Ni lah dalam plastik ni.
Tak apalah, apa ni, dia nak cepat go, dah malam ni. Kan dalam kereta kita makan lah waktu tu. So aku pun bawa plastik tu, and then kita orang pun pergi ke arah kereta. And sampai kerja kita orang ke arah kereta, which is aku rasa adalah dalam 30-40 meter juga daripada kedai tu. Kita orang ternampak daripada jauh tu ada segerombolan bukan, ada satu tim bukan satu tim macam mana ada satu kelompok orang tengah berkerumun dekat situ waktu tu. Aku macam, bang, ada accident ke bang? Ada kata macam tu. Tak tahulah, dah pukul berapa ni, balik lah, tak payahlah tengok-tengok waktu tu lah. And then aku pun macam okay, aku pun tutup kereta, and then aku turunkan tingkap. Family aku pula, lelaki aku pun masuk. And then waktu tu kita orang reversekan kereta. And waktu kita orang reversekan kereta tu budak tu tiba-tiba muncul kat belakang kereta kita orang masa tu abai aku, lelaki aku macam Allahu Akbar. Sebab nampak dekat tu kan, reverse punya kamera tu kan. Kenapa bang? Ni budak ni jual kepuk ni berlari pula kat belakang tu. Kalau dah terlanggar macam mana tu? Dia kata macam tu. Oh ya ke? Saya tak perasan pula ada tadi tu, dah lari pula. So aku, lelaki aku tu pun reverse kereta, and then keluar daripada arah kedai tu. And bila kita orang keluar daripada arah kedai tu kita orang nampak dekat kawasan kemalangan tu ada sebiji motor yang dah tumbang, and ada sebiji lori. And dekat bawah lori tu ada jasad seorang budak kecil pada waktu tu. So aku macam, bang, ya Allah bang, dia kena langgar lori ni bang. Tengok budak tu, ya Allah bang, kenapa dia orang tak tutup tu bang? Tak tahulah. Dah, jangan tengok, awak jangan tengok, bukan. And kita orang pun jalan terus sikit. And pada waktu tu aku tengok dekat jalan raya tu bersepah plastik dan kopok leko pada waktu tu. Bersepah atas jalan raya. And aku pun jerit, Abang, stop abang, stop. Awak ni kenapa? Kereta abang. Dia tulis kat situ abang. Aku rasa dah okey. Okey jap. Kereta laki aku ni terus stop secara mengejut and parking belah tepi, and aku menangis terisak-isak waktu tu. Aku tanya laki aku tanya aku, kenapa? Apa masalah dia? Tak tengok ke tadi kat atas jalan raya tu apa? Cuba pergi tengok. Laki aku pun turun kereta, and then laki aku pun pergi tengok ke arah belakang. Baru dia nampak kopok leko bersepah banyak dekat jalan raya, plastik bertaburan, dan ada sos-sos dan juga bakul yang selalu budak tu bawa ke hulu ke hilir pada waktu tu. Laki aku pun telan air liur, masuk balik dalam kereta. And then dia tanya aku, Yang, apa awak beli apa tadi? Aku pun angkat plastik tu tak tahu. Buat sini. Laki aku pun ambil plastik tu, turunkan tingkap, dia buang keluar, and then kita orang menggigil dua-dua ni Kita orang lari keluar daripada kawasan tu, naik kereta, and then itulah dia kisah yang dikongsikan oleh Farisha kepada aku. Mengemang bulu roma aku. Kau bayangkan, dia nampak budak tu datang menjual kat dia satu hal. Laki dia nak reverse, nampak member tengah melintas satu hal. Rupanya member dah bawa lori Gila kan. Cerita dia macam aku cakap quite predictable. But that moment bila budak tu datang masa 2 pagi and kau realise budak tu dah meninggal dunia, is something else guys. Mengemang 2.0. So yeah, itulah dia cerita yang dihantarkan oleh Farisha yang kita kongsikan kepada korang semua malam ni. Guys, untuk cerita yang ketiga ni guys, cerita vacation yang ketiga ni, which is cerita yang okay. Bila cerita pasal cerita seram ni guys, diorang punya konsep is lebih kurang kan. Aku tak tahulah, mungkin hantu ni yang tak ada idea ke, ataupun aku yang terlalu banyak dapatkan cerita-cerita yang lebih kurang sama dengan apa yang pernah diceritakan. Mungkin dengan konsep yang berbeza, sorry, dengan konsep yang sama, tapi mungkin jalan cerita ataupun mungkin orang kata apa, jalan nak ke arah cerita tu sama. Okay, tapi but this one dia ada twist dia sikit, dia ada line dia sikit. Sebab apa? Kisah yang dihantarkan oleh seorang wanita, seorang lagi ni, nama dia Wani. Okay, Wani ni, dia ni pergi vacation juga pada waktu tu. Tapi vacation haram sikit guys. Dia pergi dengan kawan-kawan dia yang bukan sama
yang bukan sama ni lah, sama muhrim lah. So senang cerita dia ni quite macam apa, open lah senang cerita macam tu kan. Korang jangan buat benda-benda macam ni, memang tak boleh lah Tapi yalah, kalau dah buat tu pandai-pandai lah kan. Selagi belum kena, beringat lah. Takkan dah kena nanti baru nak menangis. Macam tu lah. Okay, tak kisah pasal dia punya personal, tapi tak apa. Alright, cerita dia waktu ketika dia stay up 5 orang dekat salah satu hotel yang berada dekat kawasan Raja Chulan. Raja Chulan. Gaya gila kau. Chulan Raja Chulan. Aku main sebut dia. Sekejap, aku check balik. Royal Chulan. Chulan macam tu lah. Chulan. Aku takut nanti aku mencarut. So Royal Chulan. Macam tu lah. Royal Chulan. Macam tu. Okay. Raja Chulan. Kak, aku search betul-betul kan, takut kena kecam. Royal Chulan. Yap, aku dah dapat dah. Royal Chulan dekat area Seremban. Okay. Alright. So biasalah kan, tempat mewah. Tempat mewah. Kau ingat apa ni, kita punya ghost Malaysia ni tak lepak ke tempat-tempat mewah? Ada guys. Okay. Kisahnya berbunyi macam ni. Dia ni orang kata apa, berjalan ke area Seremban tak tahu. Aku tak tahu kan. Aku jarang pergi explore Seremban ni. Tapi mungkin ada kawasan-kawasan yang menarik dekat area Seremban tu. So dia berjalan. And then pada waktu tu kita orang balik dah pukul 3 lebih pagi dah. Benda ni terjadi ketika tahun 2016. Waktu tu dia berusia 21 tahun. Okay. So sekarang mungkin dia dah jadi mak orang. Tak boleh nak usah. Okay. Lepas tu, menurut si Wani ni, dia waktu tu dengan kawan-kawan dia, okay, sampai 3 pagi, masing-masing dah penat, masing-masing tidur. And then dia pun cuba nak lelap pada waktu tu. Menurut Wani juga, okay, dia bagi surface hotel ni hotel ni memang besar gila cap. And then dia kata, kalau korang nak tahu, kawasan ni dia macam curve tau sikit. Dia kata kawasan dekat Royal Chulan Seremban ni dia curve. And then dia punya bangunan macam ni. Bangunan dia macam ni, satu tengah, kiri kanan, and then bawah tu ada swimming pool. Okay. Menurut si Wani ni, waktu tu dia ni macam nak tidur tak boleh tidur. So member ni dengan yakin dan juga tawaduk yakinnya, dia pergi ke luar balkoni, dia buka tingkap, dia lepak situ, dia pun tengok keadaan waktu pagi tersebut. Okey, dalam keadaan senyap, dalam keadaan sunyi, kawan-kawan dia dah tidur dah waktu tu. Okey. Bunyi angin. Wani tak tidur lagi ke? Dia toleh ke belakang cap waktu tu. Wani kata, waktu aku toleh tu cap, tak ada siapa-siapa kat situ. Tapi aku dengar suara tu halus, slow. Aku macam, perasaan aku je kot. Aku pun tengok balik keadaan luar, senyap, sunyi, tak ada apa-apa bunyi. Wani, dah 4 pagi. Sekali lagi cap waktu tu. Aku pun toleh. And then aku assume kawan-kawan aku ni nak saja keperkenakan aku. So aku pun masuk ke dalam bilik ruangan hotel kami tu balik. And then aku pun pergi ke 3 bilik tu. Dalam tu ada 3 bilik. Aku buka bilik yang pertama, tidur. Aku buka bilik yang kedua, tidur. Bilik yang ketiga ni aku tak buka sebab dua-dua lelaki dalam tu. So dia tak buka lah. So dia macam biarkan je, tapi diketuk. Jai, Man, tak ada jawapan waktu tu. Dia orang ni bergurau pula. Lantak lah waktu tu. So aku pun pergi ke dapur waktu tu cap. Aku buka switch lampu. And then aku nak buat air pada waktu tu. Aku tak tahulah kenapa aku tak boleh tidur waktu tu. Aku pun bancuh kopi, orang kata apa, susu apa semua. Aku kacau and siaplah kopi. And then aku nak pergi keluar balik untuk ke balkoni. And waktu aku jalan keluar daripada dapur tu cap, lampu tiba-tiba padam cap. Aku pun tengoklah lampu tu. So waktu tu macam seram lah juga kan. Sebab yelah kau dah seorang-seorang, lampu tertutup dengan suara-suara pula. Tapi aku tetap, aku snuzon pada waktu tu. And then aku terus ke luar balkoni waktu tu cap. Sampai je aku kat luar balkoni cap, aku rasa dekat belakang aku tu macam ada someone ikut.
Aku terus pusing. Macam tu. Aku macam nak serga lah kan. Kononnya kau nak takutkan aku takutkan kau balik lah. Aku pusing ke belakang cap. Waktu tu kawan aku ada seorang perempuan ni, nama dia Fiza, tengah berdiri tegak belakang aku. Aku dah agak kau dah. Tak payahlah nak gurau. 3 pagi ni nak main-main panggil-panggil nama, tutup lampu. Kau asal tak tidur lagi? Jom, lepak luar. Aku panas lah kat dalam tu. Okay. Jom. So dia macam, okay. Kau okay tak ni? So dia macam, apa ni, si Farisha tu nama lain tadi setelah Wani ni dia rasa macam panas tau. Dia kata dengan si Fiza ni. So dia ajaklah Fiza ni keluar untuk ambil angin kat luar. So Fiza ni jawab, okay, macam tu. Lepas tu dia pun keluar, and then dia pun bawa lah Fiza tu keluar sekali. Dia bawa Fiza keluar sekali, and then dia pun duduk kat tepi balcony tu sambil tengok angin tu sekali lagi cap. And pada waktu tu cap, kita orang ni tak adalah borak sangat, tapi more tu macam termenung, fikir-fikir kisah-kisah yang tak tahulah apa yang dia orang fikir. Tapi pada waktu tu cap, Fiza ni dia macam nak bercakap, tak bercakap. So aku pun macam, kau okey tak Zah? Kalau kau ngantuk, kau tidur lah dulu. Tak apa, aku okey je kat luar ni. Tu Fiza pun pandang aku waktu tu. So, kau kenapa kan macam tu? Fiza tanya aku lah, kau kenapa? Yelah, kenapa? Apa yang kenapa? Kau ngantuk, kau tidur lah. Kau tadi aku ajak berak, kau macam tak layan kan? Dia kata macam tu. Tak, aku okey. Fiza tu cakap macam tu. So, si Wani ni pun macam, okey tak apalah. Lepas tu Fiza tu cakap macam ni. Aku masuk tidur dululah. Nanti dah settle semua, kau tutup lah lampu. Okey. So Fiza tu pun masuk, and then aku pun berdiri dekat depan balcony tu. Waktu tu aku macam tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Okay lah, nampak pagi ni. Aku pun nak masuk tidur lah. So aku pun masuk ke area rumah aku waktu tu cap. And then masa aku toleh cap, aku nampak Fiza tengah intai aku macam ni daripada tepi bilik. Time tu dengan rambut jatuh, mata terbeliak pandang aku. Time tu aku menjerit lah waktu tu. Aku menjerit, and then aku tak tahu kenapa aku rasa macam terperanjat gila babi. And then aku pun dah terduduk, sampai terduduk cap. Lepas tu aku macam nak menangis. Aku maki Fiza tu, kau janganlah macam ni, burung macam ni, aku takut lah. Janganlah macam ni. Tapi masalahnya benda tu berdiri tegak gitu je. Rambut jatuh macam ni, pandang aku macam tu je dekat tepi. Dia bayangkan, kau bayangkan, kau orang sekarang tengah tengok kat TV kan. Kau pergi tengok dekat tepi bilik kau tu ada pintu bilik, and then di tengah tinjau kau macam tu. Gila kau, aku nak mengembang 3.0. Waktu tu aku menjerit-jerit waktu tu, and waktu tu aku tak tahu, macam dah lost control lah. And aku nampak waktu tu kepala tu dia turun ke bawah sampai ke lantai cap waktu tu. And then aku dah macam menangis-nangis, aku dah macam lost, aku tutup mata apa semua. Dan bila aku tutup mata tu, aku dah selawat macam tu lah, baru nak ingat Tuhan lah senang cerita waktu tu. And aku buka mata cap, kepala tu dah tak ada cap waktu tu. Aku kuatkan diri, aku nak masuk ke dalam bilik waktu tu. And masa aku bangun daripada tempat yang aku duduk tu cap, aku rasa cap ada something lalu kat sebelah aku, and then ada seperti macam rambut lalu kat sini. Waktu tu memang aku menjerit, aku masuk dalam bilik, aku buka pintu, and then aku menjerit sekuat hati kat dalam bilik tu, and semua member aku terbangun, termasuk Fiza tu. And waktu tu aku dah menggigil cap. Dan katanya, kawan-kawan aku kata aku ni seperti dirasuk pada waktu tu. And aku memang tak sedar apa, yang aku tahu aku menjerit. And waktu tu aku rasa macam, orang kata apa, diganggu tau. Benda tu macam ada kat kiri kanan aku. Yang aku ingat pada waktu cap, yang masa kawan-kawan aku datang masuk dengan aku, macam contoh, aku menjerit kat atas katil lah waktu tu. Kawan-kawan aku semua yang lain masuk untuk tengok aku. And then lepas kawan aku yang terakhir tu masuk, aku nampak benda tu, kepala tu lalu kat depan pintu aku. Waktu tu cap, lagilah aku takut. And waktu kawan-kawan aku tu pegang, aku nampak dia lalu sekali lagi. And then ada juga satu ketika dia muncul sekali lagi dekat ujung pintu tu cap. Sampailah ke subuh. And then waktu tu kita orang panggil reception, tak silapnya. And then reception panggil security guard naik ke atas untuk tengok kawasan apa semua. And kita orang bawa si Wani ni keluar, pergi ke surau bawah. And then berlakulah macam perubatan apa semua.
And then macam itulah kisah yang dikongsikan oleh Wani kepada kita, guys. And that is the story. Takut. Goyang abang. Jangan buat hal. Benda-benda macam ni jangan buat hal, man. Kan tengah-tengah cerita pub dia lalu, Melayu Pak Yarim, Melayu. So itulah dia, guys, 3 cerita yang Acap nak kongsikan kepada korang. Korang dah nampak kan apa pembaharuan untuk 2022 ni, apa yang Acap bawa balik. Alright, so I hope korang happy dengan 3 cerita ni. Kalau ada terkurang ke, korang rasa kurang seram ke, Acap tak boleh buat apalah, sebab ini kisah yang dihantarkan. Acap cuba sedaya upaya yang terbaik untuk deliver kepada korang. Tapi jangan risau, insyaAllah kita akan perbaiki mana yang kurang. Sesama sikit, guys. Okay, apa benda yang besar Acap nak beritahu korang tu. Okay, guys. Alright, so macam Acap cakap satu-satu. Macam Acap pernah cakap, yang Acap tengah cari tim. Umpamanya Acap sedang mencari rakan di kanan dan juga kiri. Okay, senang cerita, guys. Acap dah mula buka vakansi. Okay, ini adalah kriteria-kriteria yang Acap nak. And action. Okay, macam video yang sebelum ni Acap pernah cakap Acap tengah cari tim. Acap nak buat tim untuk 2022 ni. Alright, guys, so kalau korang nak join tim Ashraf Channel, bekerja dengan Acap, kita sama-sama produce video, kita sama-sama do this, guys. Korang boleh sertai Acap dengan vakansi yang Acap buka ni, okay? Officially Acap dah buka. Tahu tak vakansi tu apa? Kerja kosong. Acap dah buka dah hari ni. Tapi kat mana korang nak cari vakansi tu, email mana yang korang nak kena submit, korang kena pergi dekat Instagram Acap lepas video ni habis. So habis video ni, pergi dekat Instagram Acap, Acap dah update, and then korang boleh hantarkan resume korang dekat email tersebut. Dan kriteria-kriteria tu, kalau korang rasa korang boleh dan korang okay dengan benda tu, korang apply lah. I hope to see you guys soon, insyaAllah. Kepada orang-orang Melaka, mungkin korang yang Acap nak rekrut, dan juga insyaAllah kita sama-sama berjalan. Saya sudah bosan berjalan seorang di dalam arena YouTube ni. Sudah tiba masanya untuk saya bergerak sebagai pasukan, dan insyaAllah mungkin korang yang saya cari. Dan try your best, ada rezeki kita jumpa, hantar resume tu. Dan juga janganlah, kalau dah nampak resume tu, iklan tu, janganlah lupa follow juga. Alright, pergi IG Acap, dekat feed tu korang boleh pergi hantar resume korang. Ini mungkin rezeki korang, kita tak tahu. Sampai sini sahaja saya punya video untuk hari ni. I see you when I see you, guys. Assalamualaikum. Kita jumpa di video akan datang. Kita jumpa lagi. Lajunya aku cakap. Okay, untuk kata-kata hikmah, guys, tepis semua dia. Okay, sekali lagi. Alright, guys, sebelum kita habis, macam biasa kita ada orang kata a few words sikit. Sebelum kita nak kejar apa yang kita dapat, negatif, positif pasti ada. Kalau kita terpaksa lalu yang negatif dulu, jangan lupa positif sedang tunggu. Kalau kita lalui positif dulu, jangan pernah selesa, kerana negatif akan sentiasa mengganggu. So prepare yourself sebelum kita nak lalui something yang besar. Jangan merengek dengan ujian-ujian kecil yang sedang kita lalui. Mungkin ada yang lebih besar dan kita tak pernah sangka ia sedang berlaku sekarang ini. Okay, kita jumpa di video akan datang. See you guys. Assalamualaikum. Bye.